Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan izin daripadanya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam satu majlis ilmu yang mana insya-Allah pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu berkenaan tentang ilmu tauhid. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada muka surat apa ya? Apa dia? Ilmu. Habis sifat maknya, sifat iradat lah. Kudrat ke iradat? Perempuan kata iradat, lelaki kata kudrat. Lapan iradat. Kudrat tak ambil lagi kudrat kita masuk kudrat dululah, sebab dia permulaan sifat ma'ani. Bagi kita, saya hari ni tak dapat buat kuis lagi. Dah sedia dah ke? Dah sedia nak jawab? Cuti lama sangat, 2 minggu saya tak tahu nak buat soalan macam mana. Buat akhir tahun? Buat tahun. Dia gini, kalau buat lagi lambat, soalan lagi payah. Sebab apa? Sebab dia banyak lagi kita baca kitab, kita banyak baca kitab. Jadi semua soalan tu semua berpandukan apa yang kita belajar. Jadi makin payah lah. Tapi kalau makin cepat kuis, soalan tak payah, setakat muka surat 30 lebih je. Soalan tertentu je. Tapi sifat 20 saya takkan bagi senang lah. Bukan kata kudrat, perkuasa dak. Tu memang kena cari sendiri ya. ABC semua boleh jawab. Betul ke salah je, tu je. Saya kalau ikut saya 20 soalan tu 10 soalan saya nak tak subjektif sebenarnya, tapi tak boleh nak buat sebab sini dia tak bagi kan. Kalau ikutkan memang saya nak bagi, nak buat sebab 10 subjektif tu. Boleh buat 10 subjektif. Tak payah buat 10, 5 je subjektif pun tak apa dah. Tak apa, tak ada masalah. 5 tak, bukan tak ada masa semak. Saya boleh jawab, saya boleh. Jawapan semua ada dekat saya. Tak ada dalam kitab pun tak apa.
Saya rasa saya nak buat 5 soalan subjektif ataupun 3, tapi tak banyak lah. Sebab nak menguji kefahaman. Sebabnya kalau kita belajar ni sebenarnya, apa yang kita belajar tu kita nak praktik. Kalau sekadar ABCD tu dia tidak memuaskan pembelajaran kita tu, mana kita punya kepuasan tu belajar tu tak sempurna. Orang kata bukan 1% lah. Kalau ABCD tu dia setakat 50% kita boleh nak tahu. Dia nak jawab gitu saya tak apalah, saya buat sendirilah. Kita rasa 5 soalan ataupun 5 soalan 10 soalan tahu saya tahu nak buat subjektif. 10 soalan objektif, 10 soalan subjektif. Boleh? Tak apa? Oh, orang tak mau datang? Oi. Ingat nak datang. Tu. Okey, tak apalah. Jangan cakap, tak apa. Saya takkan bagi tahu bila kuis tu. Saya takkan bagi tahu kuis bila, tapi saya beritahu lah. 10 objektif, 10 subjektif. Bukan nak bagi susah, nak tahu kefahaman. Jawab je, tak apa. Jawab je. Jawab salah betul biar nanti saya cek. Boleh Tak ada. Markah kasihan tu ada. Boleh Setuju semua? 10 orang lelaki bagus 10 soalan subjektif, 10 soalan objektif. Tapi hari saya takkan beritahu. Kalau saya beritahu, orang takkan datang. Tapi standby. Memang confirm hari Khamis, tapi tak tahu Khamis bila. Berdebar-debar tunggu Khamis depan ke tak tahu, 2 minggu lagi ke tak tahu, Allah alam. Saya takkan bagi hint. Saya takkan bagi tahu dekat penyelia pun, saya takkan tahu. Ada kat saya soalan tu. Saya punya hari apa saya nak buat bonus tu, hari apa saya nak buat kuis tu, saya akan bagi tahu balik. Okey, setuju 10 soalan subjektif, 10 soalan objektif, insya-Allah. Semua dalam buku. Ada satu soalan yang bukan ada dalam buku. Tapi tauhid. Itu nak tahu kita punya macam mana kefahaman kita dalam bab tauhid. Dia kena tahu juga. Kalau semua dalam buku, susahlah. Al-ilmu fi sudur laisa fil kutub. Ilmu tu dah semua dalam hati, bukan pada kitab semua. Kitab ni kalau subjektif lah, subjektif 1 soalan, objektif 1 soalan, 2 soalan tu bukan yang ada dalam kitab ni. Kitab mana? Itu kita cakap kitab tauhid. Boleh Okey, baik. Kita tengok kitab kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketujuh kudrat. Jadi kita dah masuk dah perbahasan sifat 20. Kemudian sifat yang ketujuh ni kita panggil sifat kudrat. Baik. Jadi sifat kudrat ni dia masuk dalam sifat apa? Sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Apa maksud sifat yang ada? Sifat yang wujudi. Apa maksud sifat wujudi? Dia kata yang betul-betul ada. Macam mana betul-betul ada tu? Kata sungguh ada tu macam mana? Tak faham tu. Saya dah terang dah apa itu sifat wujudi. Apa itu sifat wujudi? Yang ni muslimin. Ada? Tengok. Bagus. Sifat boleh kita dapat sifat tu kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh lihat sifat tu. Tapi di hari akhirat, bukan di dunia. Diri sifat itu ada.
Tapi nak cerita kata diri sifat tu ada. Ni tengok contoh. Saya nak tanya. Handset ni ada tak? Ada pada pandangan ke ada pada akal kita? Pandangan dan akal kita. Mana diri sifat tu ada? Baik, panjang pada kata handset ni ada tak? Tak ada sebab apa? Lama 2 minggu tak ada kelas, pakat terlupa habis, merdeka semua. Semua dah merdeka dah ni. Amrun i'tibari. Sebab apa amrun i'tibari? Sebab pekerjaan tu kita faham dengan akal sahaja. Diri sifat tu tak ada. Diri panjang tu tak ada. Tapi faham kata panjang itu terbit daripada handset. Panjang tu dia kena bersandarkan dengan sesuatu perkara. Kalau semata-mata panjang tak boleh ada, melainkan mesti ada benda. Boleh tak kita sebut, aku nampak panjang tadi? Mesti orang tanya kita, apa yang panjang? Dia akan tanya, kereta panjang ke? Orang ataupun handset panjang ke? Dia nak kena kait juga. Semata-mata panjang boleh tak ada? Tak boleh. Dia kena kaitkan dengan sesuatu perkara. Kena ingat Baik. Itu kita kata sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu sifat yang wujudi. Sifat diri sifat tu ada. Kita terjemah itu. Kalau Allah Ta'ala bukan hijab pada kita, nescaya kita boleh melihat sifat Allah. Lau kushifal hijabu la ra'ainahu. Kata ulama. Jikalau dibuka hijab akan kita, nescaya kita boleh melihat sifat ma'ani Allah Ta'ala. Baik, sifat salbiah kita boleh tengok ke tak? Boleh tak? Diri sifat tu ada ke tak ada? Tak ada. Bukan sifat Allah tak ada, diri sifat tu tak ada. Bukan kita menafikan sifat Allah, tak. Jangan salah faham. Diri sifat salbiah itu tidak ada. Cuma kita faham kata ada tu dari kita kefahaman daripada akal sahaja. Itu salbiah. Dia panggil sifat makdum ataupun sifat salbiah, sifat yang ternafi. Daripada tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu yang kita bahas sebelum ni. Baik. Tengok dia kata lagi yang ketujuh, kudrat. Yang ini sifat kudrat. Tuhan Allah bersifat kudrat. Apa erti kudrat? Erti kudrat ialah kuasa. Dia nak berkuasa dengan sifat perkuasa. Kalau boleh terjemah tu dengan sifat perkuasa. Sebab kena pada diri. Kalau berkuasa, diri perkara bukan benda ada, berkuasa. Tengok. Beza tak? Berjalan dengan pejalan. Baik, pejalan tu kena pada benda ada tak pejalan? Berjalan ada? Berjalan ada? Tak ada. Faham saja daripada kaki. Ini dah boleh jawab tu. Alhamdulillah lah. Jadi soalan-soalan macam ni akan keluar lah. Tak, 1-2 soalan tu mesti ada. Nak bagi fahamnya tu. Okey, baik. Saya soalan objektif ni, saya suka subjektif tu bukan apa, dia membuka minda kita sebenarnya. Dia membuka minda pengetahuan kita lebih luas. Dan jawapan kita tu mengikut kefahaman apa yang kita faham belajar. Apa yang kita belajar tu, kita faham macam mana. Nampak tak? Sebab tu saya suka orang jawab soalan subjektif. Sebabnya soalan bila sebut subjektif, jawapannya tu dengan kefahaman daripada minda dia, dengan ilmu pengetahuan dia, apa yang dia belajar. Mana kata kalau dia jawab tu, saya tak kisah saya sanggup write berapa banyak pun, asalkan orang tu dijawab dengan ikhlas. Jawapan dia macam ni. Jangan kosong sudah, jangan dia letak tak ada tulis apa, saya tak tahu ustaz. Jangan cakap begitu. Saya tak mahu cakap soalan itu, jawapan itu. Soalan kuis saja boleh buat soalan subjektif. Jawapan akhir tahun soalan tu dia semua objektif semua.
Rasa rugi tak kita belajar? Rugilah kalau objektif semua kan. Baik. Tak apalah kalau guru-guru lain mereka buat objektif, saya seorang je buat subjektif 10 soalan. So, nak bagi kefahaman saya minta maaf saya bukan nak menyeksa pun semua, tak ada Nanti kata ustaz ni seksa lah, nak tengok kita tak. Kita nak tengok apa yang kita belajar tu. Kita faham ke tak dalam kelas. Baik, habis. Mustahil ia Allah Ta'ala tu lemah. Baik. Lemah dipanggil dalam kurungan dhaif. Baik, kalau kita kata Allah Ta'ala tu tidak lemah, dipanggil hukum apa situ? Kalau lemah, hukum mustahil. Kalau Allah Ta'ala tu tidak lemah, panggil hukum apa situ? Tak ada orang jawab ni. Tak ada seorang pun jawab. Selalu ada dengar agak bunyi sikit-sikit. Tak ada. Saya dah bagi tahu sebelum ni. Lemah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tidak lemah tu dia panggil hukum apa? Dia tak panggil salbiah, bukan dia. Dia panggil hukum apa situ? Hukum saya terlupa Ustaz nak jawab. Hukum apa situ? Dia panggil hukum istihalah. Jangan terlupa. Ada dalam kitab ada Misbah Munah, ada Faridah pun ada. Tak ada pen lah. Tak apalah. Istihalah tu dipanggil tidak lemah. Tengok contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak beranak. Tidak beranak itu kita panggil hukum istihalah. Hukum itu ada pada Allah Ta'ala, dia panggil hukum istihalah. Allah Ta'ala tu tidak beranak, betul ke tak? Betul. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala tu beranak, itu panggil hukum mustahil. Hukum istihalah ni namanya tidak beranak, tidak lemah. Allah Ta'ala tu tidak beranak, Allah Ta'ala tu tidak diperanakkan. Tidak tu kita panggil hukum istihalah. Tak tu panggil hukum istihalah. Nampak lagi Kalau kita kata beranak, itu panggil hukum mustahil. Saya dah terang dulu ni. Dah terang dah. Tengok dalam buku nota balik. Dalam buku nota. Tauhid ni dia tak macam fiqh. Dia kalau boleh tu tauhid ni, kalau boleh tu seminggu 2-3 kali tu dia kena tengok kitab. Kalau tak belajar dengan guru pun tak apa, tapi rajin tengok kitab. Tapi kalau belajar tu seminggu 3 kali, tu alhamdulillah. Kalau nak belajar tauhid ni, kalau selain pada kelas saya ni, belajarlah kitab tauhid dekat masjid-masjid banyak. Guru-guru lain mengajar banyak. Saya tengok tu dalam dekat setengah-setengah masjid tu mengajar kitab Faridul Faraid, kitab Aqidatun Najin, kitab Risalatul Tauhid. Banyak. Ambil peluang kita masa kalau tak boleh belajar pergi ke masjid, dengar online. Sekarang banyak online sekarang. Kita masih PKPP lagi. Jadi banyak dengar online. Yang masjid ni buat online, kitab ni. Dan ni ada kitab tu kita boleh ikut. Beli kitab kita dengar, tak apa. Tauhid ni dia banyak, kita banyak menggunakan akal banyak. Banyak kena berfikir. Tauhid ni dia kena banyak berfikir. Dengan apa yang kita belajar tu kita fikir. Ini ilmu fardu ain kita belajar ni. Habis. Kalau ia lemah, ini dipanggil dalil akli. Kalau Allah Ta'ala lemah, dia nak bagi fardu takdir, dia nak buat andaian. Kalau Allah Ta'ala tu lemah tu, macam mana nak jadi dekat makhluk ni? Kalau ia Allah lemah,
tentu makhluknya tidak akan terjadi. Tentulah makhluk ni tidak akan terjadi. Tentulah makhluk ni tak boleh ada. Sebab apa? Dah kata Allah Ta'ala, kalau kita kata Tuhan tu lemah, macam mana makhluk ni nak boleh ada? Tengok orang dia lemah nak bangun. Boleh tak dia nak tolong orang? Nak tolong macam ni, diri dia pun tak boleh nak tolong. Macam mana dia nak bantu orang? Nampak tak? Ibarat dia begitulah. Kita sendiri tak ada duit. Kita nak tolong diri kita pun tak larat dah. Apatah lagi kita nak tolong orang. Begitu juga kalau kita kata Tuhan tu lemah. Dia dah lemah. Diri dia pun tak boleh nak tolong. Macam mana dia nak tolong? Dia nak jadikan makhluk lain. Tu dia panggil fardu takdir. Dia panggil andaian. Tapi tak berlaku. Benda ni tak boleh berlaku. Sebab tu kalau di sini ni, kalau ni, kalau dalam ilmu tauhid, itu makna dia dengan mana andaian. Adapun kalau yang kita kata mempersoalkan takdir Tuhan, itu haram, tak boleh kita. Contoh kata, kalaulah aku ada duit banyak, aku nak macam ni. Contoh, kalaulah aku ada duit banyak, sedap aku beribadat. Jadi dia nisbah kata kalau, maksudnya soalan mempersoalkan takdir Tuhan. Kalau aku ada duit banyak kan best. Orang kita lah, Melayu kata kalau aku duit banyak kan best. Dapat beli ni. Apa saya sebut kalau? Dia tak boleh terima ke takdir Tuhan bagi pada dia? Kalau tu tak boleh. Adapun kalau dari segi nisbah ilmu tauhid, kita kata kalau Allah Ta'ala tu lemah, maka makhluk ni tidak boleh ada. Habis tu Ustaz, kalau di situ dalam ilmu tauhid dibolehkan, sebab dengan makna kalau di situ dengan makna andaian semata-mata, tapi tidak berlaku. Tu kena ingat takut orang salah faham. Yang hadis sebut kata kalau tak boleh sebut kalau tu, itu masalah orang yang mempersoalkan takdir tu Tuhan, bukan kalau yang ni. Habis. Dan kalau lemah, maka iaitu bukan Tuhan. Kalau Allah Ta'ala tu lemah, bukanlah dia tu Tuhan. Tuhan ni dia tak lemah. Dia ada sifat kuasa. Dia tidak lemah. Tu baru panggil tu Tuhan. Habis. Mana dalil? Ni dalil dia panggil dalil nakli, dalil Quran. Dalil sifat ini banyak dalam Quran, antaranya wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Artinya, dan ingatlah adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ni tengok, ni saya nak bahas sikit ni. Ingatlah adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, saya nak tanya, sesuatu tu apa maksud sesuatu? Allah Ta'ala boleh jadikan semua ke? Boleh. Allah Ta'ala boleh jadikan semua, sesuatu semua boleh? Boleh. Baik, saya tanya soalan saya. Allah Ta'ala boleh jadikan isteri dan anak dia? Mustahil. Sebab apa? Kata boleh jadikan semua? Allah Ta'ala boleh jadikan bapa dia? Siapa tak boleh? Kata boleh jadikan semua? Kan kalau tak boleh jadikan, dia lemah lah. Tadi kata boleh. Saya cakap tanya sesuatu tak apa. Boleh semua. Okey, boleh semua. Nak tanya ayah, anak dia dengan isteri boleh jadikan tak? Dia kalau dia nak boleh. Dia kata kalau nak boleh. Ini bercanggah ni dengan ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Berat ni. Ini berat pada Mu'tazilah lagi ni. Siap lu dah. Soalan saya bukan biasa-biasa saya tanya ni. Saya tanya, Allah Ta'ala nak jadikan isteri dan anak dia boleh ke tidak? Sebab apa tak boleh?
Kalau dia tunggal, okey dia tunggal. Kalau dia kata dia nak jadikan isteri dan anak tak boleh kot. Sekadar kata sesuatu semua. Sesuatu ni semua. Ya, macam mana? Nak tengok jawapan dia. Macam mana? Apa? Sebab apa mustahil bagi Allah? So, dia punya jawapan tu, kalau ada orang jawab kita mustahil tu bagi 30%, 50% boleh bagi. Tak apa, nak dengar laki lah. Kenapa? Sifat baru. Jawapan tak berapa nak tepat sangat. Fakudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Terjemah ni bahasa Arab. Matan Johorah. Kita kena ingat, sifat kudrat ni dia punya kerja dia apa? Tanya tu dulu. Okey, dia kuasa tu di atas apa? Kerja kuasa tu apa? Takluk dia tu kerja apa? Kerja sifat kudrat itu menjadikan makhluk dan meniadakan makhluk sahaja. Kemudian kita kata pula, boleh ke Allah Ta'ala nak menjadikan isteri dan anak dia? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sifat kudrat itu dia bertakluk, dia bekerja menjadikan makhluk dan meniadakan makhluk saja. Adapun anak dan isteri itu bukan makhluk, itu si perkara yang mustahil bagi Allah. Itu perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, syai'un ay minal makhluqat. Kena tulis itu. Sesuatu di situ dengan mana? Daripada makhluk. Tulis itu. Ini dalam Quran banyak orang sebut ni. Orang nak mengajar. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Lepas tu anak murid pun tanya, Tok Guru, sesuatu tu Allah Ta'ala boleh jadikan semua? Boleh. Anak murid pun tanya, Allah Ta'ala boleh jadikan anak dan isteri dia? Lepas tu nak jawab lagu mana ni? Siap lalu dah. Dia kata sesuatu. Apa dia sesuatu? Sesuatu itu daripada makhluk. Kena tahu dia punya kerja dia. Kena tahu kerja buat dia kena tahu. Dia bertakluk, dia bekerja untuk menjadikan makhluk dan meniadakan makhluk. Dia menjadikan isteri dan anak bagi itu perkara yang mustahil. Nampak tak? Itu kena faham di situ. Allah alam, tak tahu lah soalan keluar gedak macam tu. Allah alam, nanti tengok. Bagi lama sikit tak apa. Bagi lama sampai 3, bagi lama sebulan 2 bulan ni, bagi terlupa habis semua, baru bagi letak soalan tu. InsyaAllah semua tak terlupa. Ingat bila sebut syai' dalam Al-Quran, kalau kita kata Allah Ta'ala berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, ada qadir tu, wallahu bi kulli syai'in qadir. Dalam Al-Quran banyak. Bila orang tanya syai' di situ apa? Ai syai'un minal makhluqat. Syai' di situ daripada makhluk. Allah Ta'ala berkuasa di atas makhluk sahaja. Faham lagi Nampak dah 1, 2, 3 soalan ni. Lepas ni buat soalan bagi Al-Quran. Lepas tu cuba tengok. So dia buat macam mana dari segi tauhid, pemahaman tauhid. Yang main soalan macam lebih universiti ni. Soalan dia nampak tak? Boleh fikir. Nampak tak? Saya bagi soalan takkan tanya apakah kerja sifat kudrat. Itu lepas tu ditulis kerja sifat kudrat itu ialah menjadikan makhluk. Senang sangat soalan, saya takkan bagi itu. Saya bagi satu petaan, lepas tu kita fikir. Sebab kita nak pergi faham. Kalau kita bagi soalan senang dia macam tu, jadi kita mudah sangat. Kan? Ini semua alhamdulillah semua orang profesional yang macam-macam pekerja macam-macam ada kan. Jadi tak apa. Dah pencen pun tak apa, ilmu tu masih ada dalam dada lagi. Ilmu pencen tu ada lagi Cuba kata tak pencen dia suap kerja dulu, mesti boleh buat lagi. Baik. Faham lagi ayat Quran tadi?
Okey. Surah Al-Ahzab ayat 27. Baik. Yang ke-8, iradat. Ni iradat pula dah. Iradat ni dipanggil sifat iradat. Sifat iradat iaitu kata dia Tuhan Allah bersifat iradat. Iradat artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Itu terjemahan daripada dia. Kalau kita terjemah mengikut di dalam kitab Baqaratul Amani, iradat itu dengan mana pekuasa. Kena tulis itu. Pekuasa. Sorry, minta maaf. Pekehendak. Minta maaf. Terlupa pula kita ni, lama sangat tak mengajar. Pekehendak. Tersalsul. Bukan tersalsul, tu semua tu. Itu yang tu benda-benda tu bukan simpan saja dalam buku, tu semua ada tu, habuan tu. Jadi iradat artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Jadi iradat tu dipanggil sifat pekehendak. Jadi menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Dia kena tambah sikit, iaitu yang ditetapkan di dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang ditetapkan di dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia kena tulis sikit. Yang ditetapkan di dalam ilmu Allah Ta'ala. Baik. Allah Ta'ala berkehendak, dia berkehendak di atas sesuatu, mestilah dia muafakat di dalam ilmu Allah. Mesti dia muafakat dengan sifat ilmu. Dia mesti nak kehendak mesti dengan sifat ilmu. Tengok bandingan yang beginilah. Kita manusia ada juga begitu. Kita ni sebagai contoh, hari ni dalam hati kita lah, dalam ilmu kita. Hari ni dalam ilmu ni, dekat masjid wilayah tu hari ni makanan ada banyak kat tepi-tepi dia tu. Ada jual nasi, lauk macam-macam. Dalam ilmu. Tak kena lagi. Dalam ilmu tu tahu dah. Dekat luar masjid wilayah tu makanan macam-macam, ada banyak. Kemudian dalam ilmu tu, kalau dalam ilmu tu ternampaklah dalam pengetahuan kita tu, rasa nak makan lemak cili api, contoh. Pergi masjid wilayah, belajar-belajar, lepas habis tu terus kehendak. Ajak kawan, jom kita pergi makan. Aku rasa nak makan, nak tu kehendak tu. Aku rasa nak makan lemak cili api, contoh. Nak tu bagi sifat kehendak. Adapun dalam ilmu kita tadi, kita tahu dah. Kita tak kehendak lagi, tapi kita nak makan. Dalam ilmu kita kata, aku nak makan lemak cili api. Dah ada dalam ilmu tu ada dah, tapi tak kehendak lagi. Bila sampai masa kita kehendak. Kehendak tu mestilah muafakat dengan ilmu. Boleh tak begini? Dalam ilmu kita nak makan lemak cili api. Tiba-tiba sampai kehendak kita, dah aku tak makan lemak cili api, aku nak makan sambal ayam. Bersalahan tak begitu? Bersalahan, tak boleh. Apa yang kita nak tu mesti dalam ilmu kita nak sama. Bukan kata dalam ilmu lain, kehendak lain. Tak, bukan begitu. Dia kena muafakat. Dia kena sama. Faham ni? Sebab tu sifat iradat, menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Saya tambah lagi apa tadi? Yang ada di dalam ilmu Allah Ta'ala. Kehendak tu mestilah muafakat dengan ilmu Allah. Habis. Mustahil ia tidak menurut kehendaknya. Itu mustahil. Perkara yang mustahil iaitu Allah Ta'ala tidak menurut kehendaknya. Sebab tu sifat kudrat itu dia mestilah muafakat dengan sifat iradat. Sebab tu kita kata qada dan qadar. Qada itu Allah Ta'ala menetapkan sejak azali lagi. Itu main qada. Qadar itu kita panggil pelaksanaan.
apa yang ditetapkan di dalam ilmu Allah Ta'ala, apa yang dikehendak tu, kemudian Allah Ta'ala menjadikan dengan muafakat, dengan sifat iradat. Contoh dia begini. Jadi Allah Ta'ala, kita bagi contoh, Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang tu pada hari Khamis. Bila dia nak menjadikan seseorang tu pada hari Khamis, di dalam ilmu Allah Ta'ala dah tahu dah, si Ahmad akan lahir pada hari Khamis pukul 6 pagi. Kemudian Allah Ta'ala kehendak tu sejak azali lagi. Dah kehendak dah. Sampai masa pada hari Khamis, Allah Ta'ala menjadikan dengan sifat kudrat. Nampak tak? Menjadikan sifat kudrat tadi muafakat dengan sifat iradat. Tak nampak lagi? Bandingan dia begini, senang je. Jadi kita ni ada syarikat. Ni cerita ni lah. Nak bagi nampak ni. Ilmu, kudrat, ingat iradat. Nak bagi nampak. Jadi kita ada satu syarikat. Kita tak kahwin lagi ni. Kemudian duduk dalam hati kita, aku ada syarikat ni. Kalau esok aku ada anak ni, boleh ganti aku syarikat ni. Dalam hati tu. Duduk dalam hati ilmu tu lah. Kemudian dia pun berkahwin. Bila kahwin tu, keluarlah anak kecil lagi. Kemudian dia pun dalam ilmu tu kata, aku dah kehendak ni. Dia pun kehendak. Dia beritahu anak dia umur 10 tahun, esok-esok ni Mat, ayah nak bagi syarikat kat engkau ni bila esok-esok kau dah besar. Dah bagi ke belum masa tu? Belum lagi. Dah kehendak dah, dah bagi tahu dah, kehendak dah. Tapi dah laksanakan belum? Belum lagi. Sampai anak dia umur 20 tahun. Sampai masa, Mat, dah sampai umur kau 20, kau ambil syarikat ayah. Terus ambil. Berapa tahun nak tunggu tu? 10 tahun juga, lama juga. Kehendak lama dah. Betul tak? Kehendak dah 10 tahun dah. Tapi pelaksanaannya selepas daripada 10 tahun jadi 20 tahun. Tu bandingan je nak bagi nampak. Nampak tak? Sampai masa ayah dia pun beritahu, Mat, ayah nak berhenti dah, ayah nak pencen dah. Engkau ambil lah syarikat ni ganti ayah. Masa tu dia dah laksanakan, dia dah bagi tahu. Mat pun terus sambung ayah dia punya kerja. Mat tu sambung kerja ayah dia pada ketika umur 20 tahun. Jadi nak tunggu 10 tahun tu lama ke tak? Lama. Bukan terus laksana terus dah. Dia kehendak terus laksana dah. Bukan begitu. Itu bandingan makhluk kita dah nampak dah. Betul tak? Begitu juga Tuhan. Tuhan tu kehendak sejak azali lagi. Apa maksud sejak azali? Saya beritahu dulu. Apa makna azali? Apa makna azali? Saya nak beritahu dulu. Dia kelas kedua maklum, letih rasa nak jawab. Tauhid ni sedap kelas nombor 1. Apa makna azali? Bukan ciptaan makhluk. Sebelum Allah Ta'ala menjadikan apa-apa makhluk lagi. Itu panggil azali. Sebelum Allah Ta'ala menjadikan apa-apa makhluk, itu kita panggil azali. Sebab tu Allah Ta'ala kehendak tu sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Sebelum menjadikan apa-apa makhluk lagi, Allah Ta'ala kehendak dah. Tapi dah laksanakan ke belum? Belum lagi. Sampai masa Allah Ta'ala laksanakan, Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala mengadakan dengan muafakat yang ditetapkan dalam sifat iradat Allah. Nampak lagi bandingan tu? Nak bagi nampak tu je. Satu qadar tu dia boleh nampak tu je. Macam mana? Okey, saya lagi sekali ulang balik, tak apa. Orang tak faham saya terangin. Jadi dia gini, azali itu dengan makna Allah Ta'ala belum menjadikan apa-apa makhluk. Kemudian
Allah Ta'ala dia kehendak tu sejak azali lagi. Dia kehendak lama dah. Tapi laksana belum, dah laksana ke belum? Belum lagi. Sampai masa apa dia? Contoh, Ahmad tu nak, Allah Ta'ala dah kehendak dah nak menjadikan Ahmad tu pada hari Khamis, pada tahun 2020 bulan September. Contoh. Sampai masa Allah Ta'ala menjadikan Ahmad dengan muafakat sifat iradat Allah Ta'ala. Dengan yang ditetapkan, dengan yang muafakat daripada sifat iradat Allah. Bukan kata Allah Ta'ala menjadikan tu tidak muafakat sifat iradat. Tu tak boleh jadi. Mustahil. Kita kata Allah, dalam kehendak Allah Ta'ala nak menjadikan Ahmad tu pada hari Khamis. Tiba-tiba pelaksanaan tu berlaku pada hari Jumaat. Itu mustahil. Tak boleh berlaku gitu. Dia mestilah muafakat. Nampak tak? Apa muafakat? Mestilah dia tepat dengan apa yang dia kehendak. Faham tak? Kun fayakun. Kun fayakun itu lain. Nak kena urang sikit. Dah tanya kena jawab saya. Dia dah bagi tanya Tanya lagi. Baguslah soalan tu. Sekejap saya tanya balik. Kun fayakun. Menjadilah. Macam mana ayat? Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka berkatalah ya, kun, jadilah, nescaya fayakun, maka menjadilah, maka terjadilah. Baik. Di situ tu banyak orang tersilap terjemah. Banyak orang tersilap tafsir ayat tadi tu kun fayakun. Dia kun fayakun tu Allah katalah jadi, maka dia jadi. Baik. Jadi tu dengan sifat apa? Itu dia berkait 3-4 sifat tu. Baik. Saya nak tanya dulu. Allah Ta'ala kata tu terus jadi ke? Boleh. Mana kata tu jadi? Saya tanya, kata tu terus jadi. Adakah sifat kata tu menunjukkan terus jadi? Adakah dengan perkataan Allah Ta'ala tu memberi bekas terus menjadi benda perkara tu? Ni semua pakai akal terlalu tinggi sangat. Mengaji sampai tambah tinggi sangat Dia guna logik akal tu tinggi. Baik, kita dah belajar sebelum ni. Sifat kalam Allah Ta'ala berkata boleh tak memberi bekas? Boleh memberi bekas. Sifat kalam kerja dia bukan memberi bekas. Yang memberi kesan, yang memberi bekas itu adalah kerja sifat kudrat. Habis sifat kalam? Sifat kalam itu dia panggil takluk dia panggil takluk dilalah. Saya nak tulis tak boleh, pen tak ada. Ini semua pakat pakat tak bawa pen ini. Maka pen tak ada ini. Lama sangat cuti tak boleh. Baik. Apa takluk dilalah? Takluk dilalah, sebab ni orang tanya soalan bukan kita nak lain berbab orang tanya soalan. Apa maksud takluk dilalah? Takluk dilalah maknanya takluk menunjuk. Menunjuk bukan kata memberi bekas. Tapi orang kata, ustaz, Allah Ta'ala kata terus jadi. Kata tu menunjuk di atas kata, Allah Ta'ala tu menjadikan dengan cepat. Cepat apa? Perbuatan sifat kudrat tu cepat. Bukan takluk dilalah tu kata boleh terus jadi, dah. Macam kita cakap apa? Jadi engkau. Terus jadi ke tak? Jadi kereta. Dah. Dia nak jadi mestilah dengan kalau kita makhluk ni, aku nak jadikan kereta. Maka masa lama dah nak kena buat kereta.
Adakah dengan cakapan terus jadi? Tak. Takluk kalam Allah Ta'ala, dia menunjuk sahaja. Habis yang menjadi tu Ustaz? Yang menjadi tu dengan sifat kudrat. Sifat kudrat itu muafakat dengan sifat iradat. Sifat iradat itu yang diambil, yang difaham daripada sifat ilmu. 4 sifat semua. Kun fayakun tu ada 4 sifat. Saya akan bagi contoh dalam periksa subjektif soalan ayat Quran. Saya bagi satu ayat Quran, lepas tu saya nak tanya. Wow, wow lah Nah, tapi cumanya ada objektif, ada subjektif. Itu yang penting Jangan risau, tak payah sangat. Cumanya kalau kita dah faham yang ni, mudah nak jawab. Senang je. Dia yang penting kita faham apa, macam mana kita faham. Jawablah, Ustaz saya penulisan tak pandai. Tak apa. Saya bukan kira penulisan, saya fikir kata jawapan dia apa yang dia faham, dia jawab, kita bagi full mark. Tu je. Saya punya kerja macam tu. Bukan kata nak ayat bombastik, nak pusing-pusing, tak. Itu bukan saya. Saya nak bagi orang tu faham je. Biarlah ayat tu tak cantik pun tak apa. Asalkan kita boleh menulis, kefahaman kita cukup. Saya jenis begitu. Saya nak suka orang faham. Bila orang faham tu senanglah. Jawapan senang. Tulis jawapan kampung pun tak apa. Tulis kampung-kampung. Dia begini, tulisan pun tak ni pun tak apa. Tapi jadi faham. Kalau tulisan bombastik, cantik, sebenarnya jawapan pun tak ada jawapan situ, saya kosong juga. Tak payah tulis ayat-ayat yang sesedap sangat. Kita nak jawapan tepat sahaja. Baik, faham tadi? Kun fayakun tadi. Jadi dia ada berkait 4 sifat situ. Sifat yang pertama iaitu sifat kalam. Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Itu jadi tu dipanggil Allah Ta'ala berkata tu dengan mana takluk dia takluk dilalah. Takluk menunjuk. Macam kita lah, makhluk ni tengok orang tanya kita dekat tengah jalan, saya nak pergi ke masjid wilayah, dekat mana ya? Kita pun jawab, awak nak pergi masjid wilayah, belok ke kanan, lepas tu awak jumpa masjid wilayah. Baik. Kita cakap, dia faham kat kita percakapan kita ke, ataupun dia faham dengan sebab tangan kita? Dia faham dengan cakapan kita, kalam kita. Sebab apa? Sebab kalam kita ni menunjuk. Nampak tak? Explanation. Bahasa Inggeris pula orang keturunan Yaman cakap Inggeris. Bukan cakap bahasa Arab. Nampak lagi Dia percakapan kita ni semua menunjuk. Tengok kita ni. Kita cakap macam contoh saya cakap ni. Cuba kalau saya tak cakap, faham tak? Saya buat sini. Saya ajar sifat kudrat. Faham? Itu akan menunjuk. Kita menunjuk bila dengan sebab sebutan. Oh, ustaz kata sifat kalam tu dengan makna dia panggil kerja dia tu menunjuk, iaitu takluk dia dilalah. Saya cakap tu faham tak? Faham. Sebab apa? Sebab percakapan saya tu menunjuk. Nampak tak? Kun fayakun tadi, Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebut tu dengan sifat kalam. Itu dengan mana takluk dilalah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan tu, nak kata cepatnya terjadi tadi tu dengan sifat kudrat. Sifat kudrat itu muafakat dengan sifat iradat. Sifat iradat tu Allah berkehendak tu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Ada 4 sifat di situ. Ayat tu pendek je. Nampak lagi faham lagi Okey, habis. Orang dah tanya soalan, saya jawab. Baik, kita tengok kitab. Dan mustahil ia Allah dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu. Jadi perkara yang mustahil, saya nak tanya, belajar dengan saya payah apa? Rasa payah ke apa? Allah, bengong lah belajar dengan ustaz ni. Dia punya ayat tu, dia punya ayat bukan bombastik, tapi dia punya cerita tu rasa macam keawang-awangan rasa. Bukan saya bukan. Kita nak bagi faham kenapa disebut sifat ni, sifat ni, sifat ni. Kerja dia apa? Bukan kita suruh menghafal,
Takut-takut orang tanya kita esok. Bukan sekadar untuk ilmu kita. Kalau orang tanya, Allah Ta'ala tu boleh tak dia nak menjadikan bapa dia Kalau orang tanya esok. Kita cakap boleh lah sebab Allah Ta'ala tu boleh menjadikan semua. Dah. Contoh. Kalau kita tak tahu kerja sifat kita, macam mana kita nak jawab? Ni bukan benda payah. Ni benda ni kita tak pernah dengar. Tu kita rasa payah. Cuba kita tak pernah makan satu benda. Kita tak pernah masak benda tu pun. Kita cuba masak. Rasa payah tak mula? Payah. Tapi bila dah masak selalu mudah ke tak? Mudahnya kacang. Tu dia. Habis. Dan mustahil ya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Jadi perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dia tu dipaksa dengan kekuatan yang lain untuk melakukan sesuatu. Apa maksud kata kekuatan yang lain? Maksudnya ada satu sifat yang lain memaksa dia menjadikan sesuatu perkara. Itu perkara yang mustahil. Kalau dipaksa kekuatan lain, maka ia bukan lagi Tuhan. Dia bukan lagi Tuhan lah. Dia tak jadi Tuhan lah. Sebab dipaksa. Kerana ia suatu yang lemah. Habis itu. Dalil sifat ini dalam Al-Quran ialah. Ini dalil. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Qasas ayat 68. Artinya dan Tuhanmu menjadikan apa ia mau dan yang ia kehendaki. Nampak? Menjadikan tu apa yang dia dia menjadikan sesuatu perkara apa yang dia kehendak. Apa yang dia kehendak itulah terjadi. Itulah benda yang dia jadikan. Bukan kehendak lain dia jadi benda lain, tak. Itu tak muafakat dia panggil. Ini dalil dia. Habis. Kesembilan. Ni sifat ilmu. Sifat ilmu. Tuhan bersifat dengan ilmu. Erti ilmu ialah berpengetahuan Tuhan Allah. Mengetahui seluruhnya. Apa maksud kata Tuhan mengetahui seluruhnya? Baik, saya nak tanya, faham tak dia punya cakapannya? Dia kata, ni sebab tu saya cakap, kitab ni kalau kita tak belajar, kadang-kadang kita tak tahu. Saya nak tanya, berpengetahuan Tuhan Allah mengetahui seluruhnya. Apa maksud mengetahui seluruhnya? Okey, baik, tak apalah. Apa maksud kata mengetahui segala-galanya? Memang kita cakap takluk inkisyaf. Betul. Tapi saya nak tanya, apa maksud dikatakan Allah Ta'ala mengetahui keseluruhannya? Baik. Allah Ta'ala itu dia ada isteri. Dia tahu ke tak? Dia kena tahu ni, dia kena faham. Sini ramai yang keliru sini. Mengetahui seluruhnya. Dia kena tulis sini. Dalam kitab Tauhid, kitab Faridah belajar dah dulu. Allah Ta'ala mengetahui keseluruhannya dengan makna Allah Ta'ala mengetahui perkara yang wajib. Allah Ta'ala mengetahui sifat yang wajib bagi Allah. Allah Ta'ala mengetahui sifat yang mustahil. Allah Ta'ala mengetahui sifat yang harus. 3 tu saja. Saya ulang balik. Allah Ta'ala mengetahui seluruhnya dengan makna Allah Ta'ala mengetahui sifat-sifat yang wajib. Yang kedua, sifat-sifat yang mustahil. Yang ketiga, sifat yang harus bagi Allah. Baik, tanya pula. Apa yang dimaksud kata sifat-sifat yang wajib? Apa yang dimaksudkan kata sifat yang wajib? Tu ni kena faham ni. Lepas tu sifat ilmu ni dia kena faham.
Maksud kata Allah Ta'ala mengetahui sifat yang wajib, Allah Ta'ala tahu kata zat dia tu wajib ada. Allah Ta'ala tahu kata zat Allah Ta'ala tu wajib ada dan sifat dia wajib ada. Itu perkara yang wajib. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Satu. Allah Ta'ala tahu juga sifat yang mustahil bagi dia. Dia tahu. Apa dia? Allah Ta'ala tahu kata lemah itu tidak boleh ada pada dia. Dia tahu tak? Tahu. Tapi tahu tu kata lemah tu tak boleh tak boleh ada. Balik seorang dah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala tahu kata kalau sifat mustahil itu ada pada dia, dia nak jadi macam mana pun dia tahu juga. Contoh, kita kata Allah Ta'ala tu tahu diri sifat mustahil, lemah. Diri sifat lemah tu Allah Ta'ala tahu. Satu. Lagi pula Allah Ta'ala tahu juga kalau sifat lemah tu nak ada pada dia, dia nak jadi macam mana, dia tahu juga. Nampak tak? Setara itu. Kita ni tahu kata kalau kita makan, contoh kalau kita makan benda banyak, apa ni, yang jenis gout ni panggil asid apa panggil? Asid urin. Kalau kita tahu kata asid urin ni boleh jadi penyakit gout, tapi ilmu kita tak boleh tahu, kalau kena gout ni jadi macam mana pula? Kena kat buah pinggang pula. Buah pinggang jadi macam mana lah? Ilmu kita terbatas. Ilmu Allah Ta'ala dia boleh tahu. Sifat lemah itu tidak boleh ada pada dia. Dia tahu satu. Lagi pula sifat lemah itu jikalau ada pada dia, dia tahu nak jadi macam mana. Itu sifat Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata ilmu Allah Ta'ala tu merangkumi segala-galanya. Maksudnya begitu. Itu panggil sifat yang mustahil. Nampak lagi tak? Itu sifat mustahil tu. Kemudian sifat harus. Allah Ta'ala tahu kata dia menjadikan makhluk. Jadi sifat ilmu Allah Ta'ala tu merangkumi semua sifat-sifat yang wajib bagi dia, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang harus. Ni kena ingat, tu dia punya kerja dia. Itu maksud kata mengetahui seluruhnya. Bukan kita jawab mengetahui seluruhnya, mana ilmu Allah Ta'ala tu tak terbatas. Itu kita nak tafsir maknanya. Apa maksud tak terbatas? Tak terbatas tu sifat mustahil pun Allah Ta'ala tahu juga. Sifat yang wajib pun Allah Ta'ala tahu juga. Sifat yang harus pun Allah Ta'ala tahu juga. Nampak tak? Kita sifat yang mustahil, kita tak boleh tahu. Kita manusia. Kalau boleh jadi kata, kalau aku jadi ikan ni, nak jadi logo mana? Contoh, mustahil nak kita nak jadi ikan? Mustahil dah ada. Bila nak jadi ikan tu jadi macam mana? Kita tak boleh tahu. Kalau aku jadi orang ni nak jadi macam mana? Tak boleh fikir kita. Kita tak boleh nak tahu. Ilmu kita tak sampai. Nampak tak? Ilmu Allah Ta'ala dia merangkumi semua. Dia mengetahui semua keseluruhannya. Kalau esok orang tanya, apa maksud kata Allah Ta'ala mengetahui keseluruhannya, dengan makna Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang wajib, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil dan juga sifat yang harus. Ingat ya, 3 tu saya suruh tulis tadi. Saya bagi tahu ni bukan sahaja. Ya. Inkisar itulah. Inkisar tu mana Allah Ta'ala mengetahui dengan secara detail tu dengan mana? Kesemua tu dengan mana? Sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat yang harus. Boleh lagi? Boleh pergi lagi? Boleh lagi rasa letih Allahu Akbar. Bilalah aku nak habis tauhid dengan ustaz ni. Rasa nak kiamat pun ada. Nak macam mana? Kalau kata tak terang macam ni tak boleh, tak faham. Dia ada kalau kat Gombak tu saya mengajar kat masjid tu, kalau kuliah duha tu, bab tauhid ni banyak saya orang bagi semangat. Kadang-kadang ada setengah orang dia tengok kitab Jawi, dia pandang pelekeh, dia pandang rendah. Kita kena ingat sebab tu kadang-kadang kita nak boleh ilmu ni, kita kena hormat dengan
dengan perkataan ulama dulu. Contoh, kitab Jawi, kitab Faridah, kitab Durus Samin, kitab Sirajul Huda, banyak. Saya duk ngajar kitab tauhid tu. Jangan kita kata apa kitab ni, bahasa dia ni tak apa nak sedap. Kita cakap bahasa tu, kita tuju pada siapa sebenarnya? Tuju pada pengarang. Baik, pengarang tu siapa dia? Pengarang tu ulama. Baik, kalau kita katalah Durus Samin tu kitab Syekh Daud. Syekh Daud tu siapa dengan kita, nak bandingkan kita? Waliullah, Tok Wali. Kita kata Tok Wali tu. Kalau kita kata penulisan dia tu tak baik, kita kata penulisan dia tak cantik, tak macam orang zaman sekarang, kita kata gitu, seolah-olah kita memperendahkan penulisan dia. Macam mana kita nak boleh ilmu dengan sebab kita belajar kitab ni? Macam mana nak boleh ilmu tauhid? Dulu guru saya banyak kali cakap itu, dia ajar kita kitab payah macam mana pun, sabar belajar je. Jangan duk kata bebek aku ambil kitab Rumi sekarang. Orang zaman sekarang banyak duk karang baru. Ambil ini lagi faham. Orang dulu mengajar orang apa kitab orang tu tak faham pun. Memang sampai sudahlah kau tak faham. Duk cakap gitu. Sebab tu kalau kita tak boleh peleceh orang dulu, kata orang dulu. Kalau kita tengok kitab orang dulu, kitab Jawi dulu, bagus. Kalau kita tak faham, tak apa, kalau aku tak faham aku nak belajar. Bagus. Penulisan orang dulu walaupun payah, tapi banyak berkat, keberkatan yang kita boleh faham dalam kitab dia. Tapi kalau penulisan baru, tiba-tiba kita belajar masa baru, lepas tu kita bandingkan. Orang dulu bahasa payah, bahasa orang dulu. Biar aku ambil kitab orang zaman sekarang. Ustaz-ustaz sekarang banyak terjemah lagi bagus. Aku mudah faham. Kitab orang dulu tak payah faham. Kalau orang cakap gitu, seolah-olah dia memperkecilkan ulama dulu. Tak boleh gitu. Jangan berkat kita kurang dalam belajar tauhid. Walaupun kita faham kitab baru sekalipun, tapi keberkatan kita dengan ulama dulu tu tak ada. Tak ada keberkatan. Saya cukup sedih kalau orang pandang kita rendah kitab-kitab orang dulu. Sebab memang saya salah seorang pembawa kitab orang dulu. Saya tanya, bukan kebanyakan lah, semua tempat saya mengajar semua kitab Jawi. Tak ada kitab Rumi satu pun tak ada. Kecuali sini pun ada kitab Jawi, asal pun kitab Jawi juga. Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdir saya cantik dah, ada kitab Jawi. Saya pun mengharapkan kalau tahun depan tu minta-mintalah ada kitab Akhiratun Najin. Saya mengharapkan begitu sekali. Sebab itu kitab orang dulu, lagi bagus, kitab Akhiratun Najin. Alhamdulillah. Maksudnya dikekalkan kitab-kitab orang dulu. Maksudnya walaupun kita kata dia Rumi sekalipun, tapi dia punya percakap yang karang ni orang bila ni? Orang dah hidup lagi kan orang ni? Mati lama dah. Dia ni orang dulu juga. Ala kulihal, biarlah kita banyak membaca tu daripada penulisan orang dulu. Itu lagi baik. Kalau kita baca penulisan zaman sekarang ni boleh, tak ada masalah. Tapi kita kalau boleh tu biar kita kaji apa ulama dulu cakap. Mudah-mudahan kita faham dengan keberkatan yang kita belajar tu, kita mudah cepat faham. Ni saya nak bagi nasihat sikit lah, bukan apa, sebab benda ni penting. Kadang-kadang orang kita tak nampak, kadang dia suka, saya ada dengar kadang, apa ustaz tu ngajar kita dulu ni, pelik-pelik, tak faham. Jangan kita cakap gitu. Kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang kita fikir balik, aku tak faham tauhid ni sebab apa ni. Kita kena muhasabah balik diri kita. Boleh jadi dengan sebab aku kitab Jawi aku lempar ke, dengan sebab kitab Jawi aku perendahkan kan. Boleh jadi, kita tak tahu maklum. Kita muhasabah diri balik. Habis itu. Baik, kemudian mengetahui seluruhnya, tahu yang telah dijadikan dan mengetahui apa yang akan dijadikan. Mustahil ia tidak mengetahui. Tengok, Allah Ta'ala tahu apa yang akan datang berlaku, dia tahu. Apa yang dijadikan dia tahu dengan sifat ilmu. Mustahil ia tidak mengetahui. Tengok, kalau ia bodoh tidak mengetahui, tentulah ia tidak dapat mengatur alam ini. Yalah. Kalau Allah Ta'ala tu dia tak tahu, kita kata Tuhan, fardu takdir, kita kata andaian. Kalau Allah Ta'ala tu bodoh, dia tu, kita kata dia Tuhan tu, kita kata Tuhan tu tak tahu, maka macam mana dia nak mengatur alam ini? Sekarang ternyata bahawa alam ini berjalan menurut
Relnya. Oh, rel ni bahasa orang putih ni. Ha? Rel ni jalanan. Rel? Landasan. Railway station. Rel tu dah. Landasan. Jalan. Bagus orang ulama dulu pandai juga orang putih orang Indonesia. Ulama Indonesia bagus. Dia campur juga macam kita juga. Kita pun campur juga bahasa Inggeris bahasa Arab. Kalau ulama dulu yang belah Fatani tu dia banyak campur dengan bahasa Siam, kadang-kadang bahasa Arab, macam itulah. Berjalan menurut relnya dengan teratur rapi, yang membuktikan bahawa yang memegangnya dan mengaturnya ialah Tuhan yang paling mengetahui. Kita kata paling mengetahui itu tulis dengan mana? Maha mengetahui. Ismu tafdil laisa min babihi. Dia paling mengetahui ni kalau kita cakap tu, kalau adab kita tulis maha mengetahui. Kalau sebut paling, lebih, itu tak kita kata kalau kita kata Allah Taala lebih mengetahui daripada kita. Contoh, kita kata Allah Taala lebih mengetahui daripada kita. Kita kata lebih, seolah-olah ada yang lebih mengetahui daripada Allah Taala. Sebab tu tak boleh cakap lebih. Kita kata Allah Taala maha mengetahui. Tu ayat sedap sikit. Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahui. Tu ayat sedap. Kalau kita kata Allah Ta'ala sajalah maha lebih mengetahui, tu ayat tak berapa tepat. Kalau lebih ni seolah-olah ada bandingan. Sebab tu kita wallahu a'lam. Allah bermula Allah Ta'ala itulah yang maha mengetahui. Itu terjemah paling elok. Kalau kita kata wallahu a'lam, Allah Ta'ala itulah terlebih mengetahui, itu dari segi adabnya kurang baik. Bila sebut terlebih, maksudnya ada yang lebih mengetahui daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila sebut kata lebih-lebih ni dia ada perbandingan. Contoh kita kata Ahmad itu lebih baik daripada si Zaid. Itu nisbah dia dengan Zaid. Kita kata Bakar itu lebih baik daripada Ahmad. Jadi kurang pula dah Ahmad. Jadi situ ada perbandingan. Itu tak boleh. Nisbah Allah Ta'ala tak boleh ada bandingan. Kalau dalam bahasa Arab, ismu tafdil laisa min babihi, dalam ilmu nahu. Ismu tafdil, kalau kita kata lebih-lebih itu bukanlah daripada perbahasan bab dia. Bukan. Kalau segi makhluk boleh kita sebut lebih-lebih. Awak ni lebih cantik daripada dia. Awak ni lebih pandai masak lebih daripada dia. Tu tak apa. Makhluk tak apa kita sebut lebih. Tapi Tuhan, wallahu a'lam dengan mana? Wallahu alimun. Itu maksudnya. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Kena ingat tu Saya ajar tu beritahu tu. Habis? Faham lagi? Okay, baik. Sebenarnya kitab ni kita nak baca cepat pun boleh. Baca cepat bro. Tapi cuma nak bagi kefahaman tu. Kemudian dia kata yang paling pandai dan yang paling cerdik. Jadi Allah Ta'ala itulah yang maha cerdik, yang maha pandai. Paling tu dengan mana maha. Ni boleh jadi bahasa orang Indonesia. Paling tu boleh nisbah pada Indonesia, dia faham makna tak apa. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ini adalah Al-Quran. Artinya dan ia Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tapi kena ingat, bila sifat ilmu, sesuatu di situ dengan makna apa? Bukan makhluk. Sebab dia alim. Kalau makhluk tu qadir. Kalau alim, sesuatu di situ dengan mana? Tulis daripada sesuatu di situ, yakni daripada sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus bagi Allah. Tulis 3 tu. Ini nisbah alim kalau dalam Al-Quran. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ia Tuhan mengetahui segala sesuatu. Ini sesuatu di situ, yakni daripada sifat-sifat wajib
daripada sifat mustahil, daripada sifat harus. Kalau dalam Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala tu menjadi berkuasa lah ia di atas tiap-tiap sesuatu. Baik, sesuatu situ dengan makna apa? Daripada makhluk. Tengok dah boleh dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh dah sebut dah tu. Alhamdulillah. Tu yang saya nak tu macam tu. Alah, baru belajar lagi Ustaz. Tak sampai 5 minit. Tulis betul-betul, sebab tu saya suruh tulis. Tulis balik rumah, jangan tutup terus. Ni tutup tak buka-buka seminggu. Tak ada buka. Sampai masa nak belajar, pergi masjid wilayah, barulah ambil. Kadang-kadang ada setengah tu cari mana buku aku ni aku letak. Macam tak tahu Ustaz. Mana buku Tak apa ni 2 minggu lah. Mana mak letak buku ni mau ni? Cari tak jumpa. Lepas tu tanya suami, mana letak ni? Aku letak sini dah mau ni. Ni nak belajar ni Ustaz Zafran ni 2 minggu dah ni tak belajar ni. Dia letak tempat lain, dia salahkan orang lain. Pandai sungguh. Jangan macam tu Tengoklah sikit kitab tu. Kesian kita tak ada orang buka kitab tu Merdeka sampai merdeka sungguh sampai tak tengok kitab. Merdeka dah tak kena tengok kitab. Tengoklah sikit Kitab tu kena ingat kitab susun ni elok. Jangan letak merata-rata. Tengok elok cari kitab balik belajar. Baik. Kemudian 10 hayat. Tuhan Allah bersifat dengan hayat. Apa arti hayat? Arti hayat ialah hidup. Tulis. Sifat penghidup. Ma bisyai ta'allaqat. Dia sifat hayatnya dia tidak ada kerja. Dia bukan ada kerja nak menjadi ke tak ada. Dia semata-mata membolehkan sifat-sifat ma'ani lain tu ada. Seolah-olah. Tengok depan tu. Oh dia tak urai Baik, sifat hayat ni dia tidak ada takluk, dia tidak ada kerja. Dia kalau bahasa Arab dia panggil samartus sifat. Dia nak membolehkan sifat hayat ni, nak membolehkan ada sifat-sifat ma'ani yang lain. Nak membolehkan apa? Nak membolehkan sifat ma'ani lain tu bekerja, bertugas, berfungsi. Tulislah, terjemahlah macam mana pun. Asal faham Yang penting kita faham tu je. Kita nak tulis ayat apa pun tak apa. Yang penting kita faham. Lepas tu Tok Guru saya pernah beritahu, kita ni kalau nak buat penulis, kita nak tulis lah Kalau kita tulis apa-apa sekalipun, tulis apa yang kita faham. Walaupun ayat tu tak sedap sekalipun. Walaupun kadang-kadang orang baca pun tak faham, tapi janji kita faham. Tu nampak tak? Itu istilah saya pegang itu. Walaupun kita berkata Ustaz, saya faham macam ni Ustaz. Lepas tu saya dengar, orang tu faham dah. Tapi kalau orang tu bercerita panjang tapi tak ada kefahaman, sama juga. Tapi kalau kata dia tu faham, kemudian ayat dia pun cantik, itu lagi baguslah. Nampak tak? Itu paling baguslah sekali Cumanya kita nak ala kuliah, kita nak bagi mula-mula sekali kena faham. Tu yang saya nak dulu. Kalau ayat dia bombastik, kefahaman dia pun cantik, tu saya angkat tangan. Saya suka macam tu. Baguslah macam tu. Tapi nak kalau kefahaman dengan bombastik, saya nak kefahaman lagi. Baik, lagi. Mustahil ia mati. Itulah lawannya, sifat mustahil. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tu tidak mati, dia panggil hukum apa situ? Allah Akbar, baru setengah jam yang tadi. Istihalah. Betul tadi dia kata. Ustaz, bawa kejap je Ustaz. Ni dah lama sikit dah. Betul dah cakap masin mulut dia. Tidak mati kita main hukum istihalah. Kena lupa tu. Allah Ta'ala tu tidak mati. Betul ke tak? Betul. Dia panggil hukum istihalah. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu mati, hukum apa? Mustahil. Nak bagi lancar mulut kita bercakap.
Dia tauhid dia cakap gitu dulu. Kalau kita nak mudah ingat, kita test seorang dalam kita. Tidak beranak. Oh, tidak beranak tu panggil hukum istialah. Kalau beranak itu hukum mustahil. Dia kena cakap. Dia kalau tak cakap tu jadi kita lambat kita nak faham. Kalau kita cakap seorang lah habis. Kalau ia mati, nescaya akan huru-hara alam ini. Habis alam ni huru-hara. Sebab apa? Kerana tidak ada yang mengemudikan lagi. Oh, dia tulis apa? Mentadbir situ. Oh, betul lah mengemudikan. Dia terjemah mentadbir pula dah. Yelah, betul lah maksud tu, betul lah. Kerana tidak ada yang mengemudikan lagi. Tak ada orang nak handle lagi. Tak ada orang nak takbir lagi. Kerana itu mustahil ia mati. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu mati, mustahil. Sebuah kereta yang sedang bergerak. Oh, kereta. Mobil. Oh, di situ mobil tu lah. Agak-agak lah Indonesia ni sampai pekat macam tu sekali. Kereta. Pengarang kitab kita ni pun, dia pun tahu juga memang aku orang Indonesia. Tapi tak adalah saya tulis Indonesia sangat. Tengok dia bagi contoh. Sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia bagi contoh ni buat bandingan ni. Kalau pemandunya mengantuk, sudah tentu kereta itu akan terjun ke jurang. Apalagi kalau pemandunya mati. Oh, bagus juga contoh dia. Nampak juga. Ini main-main. Tengok. Ibarat dia, bandingan dia. Kereta bergerak tu kalau pemandu dia mengantuk. Agak-agak kereta tu boleh jalan tak? Jalan juga, tapi kereta mengantuk. Tapi kereta tu pergi ke mana? Jatuh sampai ke gaung lah. Ke curang. Apalagi kalau pemandunya mati. Oh, lagi kalau pemandu mati, lagi lah nak bergerak macam mana kereta. Nampak tak? Tu dia. Habis. Alam yang terbentang luas dengan matahari dan bulan, planet-planet yang berjalan di ruang angkasa. Kalau tidak ada Tuhan yang mengaturnya. Ni nak cerita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat penghidup. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat hayat. Dia nak cerita kata kalaulah ada bulan, dia cerita alam ni terbentang luas, matahari, bulan, planet-planet berjalan di ruang angkasa. Kalau tidak ada Tuhan yang mengaturnya, nescaya akan porak-peranda dan hancur luluhlah kita semuanya. Habis. Kalau tak hidup, habis hancur. Tiba-tiba bulan tu jatuh kat kita. Oh, besar mana tak tahu. Tiba planet-planet di atas tu semua pakai untuh habis. Bayangkan kalau tak ada Tuhan yang mengaturnya. Habis itu. Dalam Quran diterangkan. Ni ayat kursi ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah 255. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allahu la ilaha illa hu. Sebab tu kalau saya dulu waktu mengaji dulu, dia panggil waktu mengambil ayat kursi tu, saya baca dengan 10 wakaf. Biasa kita 9 wakaf kan. Cumanya yang wakaf satu lagi tu saya berhenti. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Tu sampai 10 wakaf. Sebab tu dalam tarikat tu dulu tu dia berhenti dengan hu.
Sebab tu kita ayat kursi ni dia banyak fadilat ni. Di antaranya kita pagar. Sebab tu kita sebenarnya saya tak tahulah, saya tak pastilah saya dah ajar ke kat sini. Belum terus ya. Oh. Belum selalu baru tak habis lagi kata belum terus Ayat kursi ni sebab tu kalau kita ni dipanggil sebagai ayat pendinding. Sebab tu kalau kita tidur kita pagarkan di muka kita. Saya tak tahulah saya bagi tahu kat sini tak lagi dulu. Belum lagi. Entah tidak ya. Kelama sangat lah. Sebab dia dulu ayat kursi ni yang saya ambil dari guru saya lah. Sebelum tidur kita pagar kat muka kita dengan 10 pusingan, tapi dia lawan jam. Kita ikut tawaf. Tapi berhentilah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'. Lepas tu pusing macam ni. Buat petak. Kan itu saya dah ajar tahnik dah dulu. Oh ni tak ajar Oh tak ajar yang ni Dia buat 10 kali kat muka kita sebelum tidur. InsyaAllah lah di situ tu tak adalah gangguan. Mimpi pun mimpi okey lah. Mimpi yang indah lah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi dia buat pusing kat muka kita. Tapi yang tahnik dulu saya ajar kita buat ikatkan untuk di baby. Kalau baby tu kena pusing keseluruhan badan dia. Dah ajar kan? Baru ingat dah ajar dah. Ustaz kata betul dah baru ingat. Dah bagi tahu dah. Tah mana dia letak kitab dulu dia dalam buku di mana tah? Ni buku baru pula dah ni. Dah bagi tahu dulu Habis itu sebelum wakaf. Dia kata tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, melainkan Allah Ta'ala saja yang tetap hidup. Ni dia kata tambah, yang tetap hidup dengan sifat penghidup, yang kekal selama-lamanya. Itu tambahannya. Asal qayyum, qiyamu ta'ala binafsi itulah. Apa maksud qiyamu ta'ala binafsi? Berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Dia tidak berhajat kepada yang lain. Suatu maksud yang kekal selama-lamanya, mentakbirkan sekalian makhluk. Itu dia. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ke-11 Sama'. Hilang balik. Baik. Itu tanda seulang tu bukan apa, saya faham. Tanda dia nak suruh habis ni tak payah sambung lagi ustaz, berhentilah. Saya faham dah tu. Ayat dia nak cakap macam tu. Apa, saya ulang balik, tak apa. Tak apa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah, yang tetap hidup, yakni yang tetap hidup dengan sifat penghidup, yang kekal selama-lamanya. Ini tafsiran daripada Al-Qayyum. Maksudnya yang kekal selama-lamanya, kalau dia sebut Al-Qayyum itu dengan makna qiyamu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala tu ada dengan sendirinya. Dia tidak berhajat kepada yang lain. Sebab tu dia kata yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk. Allah Ta'ala tu selama-lama dia akan mentadbirkan sekalian makhluk. Selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Bagus juga disuruh tanya. Rupanya dah habis masa, dia tak bagi sambung lah. Tak, saya tahu, saya faham. Ya? Oh, tak sempat sana. Tak apa, alhamdulillah, tak apa, bagus juga. Sambil-sambil tu lah hati ada sikit tu mungkin ada, tak apalah, dah lalang dah 5 minit tu, tanya balik sikit. Okey, bagus, alhamdulillah. Jadi semua faham Jadi minta maaf lah Jadi sifat kita belajar sifat ma'ani ni dia agak rumit sikit. Kita bukan rumit apa, kita nak bagi faham dulu. Sebab apa yang kita belajar dekat dulu yang kita belajar kita tauhid banyak-banyak tu, semua kita nak aplikasikan. Kita baca ini pun kita aplikasikan lagi. Jangan kita tinggal terus
Akan datang minggu depan kita baca sama, basar, kalam. Diharapkan datang minggu depan Ada kuih ke Ustaz? Wallahualam, saya tak tahu nak kata ada ke tak ada. Itu sebenarnya surprise. Wallahualam habiskan sifat 20. Wallahualam, saya pun tak berani nak kata. Boleh jadi habiskan sifat Rasul sekali. Wallahualam. Lala tak ada kuis. Tak ada kuis langsung. Bagus bravo. Okey, jadi sekadar itu saja. Tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.